Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dengan Teacher Jess. Okey, jom kita belajar AdMath dengan Teacher Jess. Okey, kali ni Teacher Jess akan tunjukkan satu soalan. Okey, soalan nombor 8 ni. Okey, in the diagram, jika you boleh tengok, this is a Cartesian plane, y axis, x axis, and given that 3 point A, point B, and point C, and your point A is negative 6, 5, and given the equation of the straight line BC is 3y plus x plus C equals to 0. And this line BC are perpendicular to the line AB. Okay, at the point B. And the first one, question dia minta kita cari. Okay, untuk soalan A. Okay, can you find equation of AB? And then the second one. This is the first one. Okay, the coordinate of B. Okay, so jom kita tengok macam mana kita nak cari equation AB. Okay, kalau you all tengok sini, AB dengan line BC adalah perpendicular. So, kita ada satu teori di mana if we assume that the line AB is gradient M1 and the line BC as the gradient 2. Okay, for the line perpendicular, okay, BC is perpendicular to AB, so means that the gradient of BC multiply the gradient for AB must be equal to negative 1. Okay, so bila kita nak cari equation, kita mesti ada kita punya general general linear equation, straight line, y equals to mx plus c, di mana m kita kena tahu dan kena cari, dan M dan C kita kena cari dan kita kena substitute lah. Okay, so sekarang untuk nak cari M, kita boleh guna kita punya teori yang ini sebab dia bagi perpendicular. Okay, boleh? So, daripada 3y plus x plus c, kita boleh cari kita punya gradient. So, sini teacher rearrange. So, kita dapat negative x minus negative 6. Y equals to negative 1 over 3x minus 6. So, di sinilah kita tahu kita punya M kita. Okay, so kita assume lah this is our M2. Okay, so untuk dapatkan M1, so jadi negative 1 per gradient M2 lah. So, M1 kita equal negative 1. Okay, divide by negative 1 over 3 is equal negative 1 multiply negative 3 over 1. So, we got 3. So, substitute lah dalam ni 3x plus c. Okay, kita dah dapat dah gradient kita, iaitu 3. And then, macam mana nak cari c? Ini tujuan dia bagi point A ni. So, kat sini kita gantikan y kita 5, x kita negatif 6, tambah c. So, 5 sama dengan 18 tambah c. So, 5 tambah 18 sama dengan c. C sama dengan 27 kan? Kita tengok 8 teacher. Eh, 27, sorry. 6, 7, 8, 13. Okay. So, kita dah dapat C kita 23. So, kita dapatlah kita punya equation kita. 3x plus 23. Okay, so kita dah pun menjawab soalan yang pertama, A1, untuk mencari equation AB. Okay, sekarang kita nak sambung untuk soalan kedua, koordinat B. So, macam mana nak cari koordinat B? Okay, untuk koordinat B, bila kita ada dua line yang perpendicular macam ni, okay, the best method kita nak cari koordinat tepat persilangan di antara dua garis yang perpendicular tu, kita samakan equation yang pertama dengan equation straight line yang kedua. Tu je cara dia. So, kita dah dapat tadi kan yang ini, betul tak? Y equals 3x plus 20
3. Dan yang ini dia dah bagi awal-awal tadi. Betul tak? Y equal negative 1 over 3x minus 2. Setelah kita dah rearrange dia. Okay. Dan sekarang untuk cari koordinat B kita samakan. Okay. Y1 equals Y2. So 3x plus 23 equal negative 1 over 3x minus 2. So 3x plus 1 over 3x equal negative 2 minus 23. So yang ni kita dapat 10/3x kan, sama dengan negatif 25. So x sama dengan negatif 25 darab 3/10. So x sama dengan negatif 15/2 kan. Betul tak? So once kita dah dapat negatif 15/2, so untuk cari x, so kita gantilah y equal dalam mana-mana equation teacher ambil yang 3x tambah 23 senang. Okay, negatif 15/2 tambah 23. Nak ambil yang negatif 1/3 tu pun boleh, yang satu lagi, tak ada masalah. Okay, so teacher dapatlah yang ni dan 1/2. So kita nak koordinat B, so kita bagi dalam bentuk koordinat lah. Negatif 15/2, y sama dengan 1/2. Okay, so teacher dah tunjukkan untuk soalan 8A2, how to find the coordinate B, which is your B is the point that intersection between the two line perpendicular. Okay, so next untuk soalan 8B. Okay, soalan 8B dia beritahu di mana the straight line AB tadi tu dia extend tau to the point D and such that your AB ratio to BD is 2:3. So find the coordinate of D. Okay, so maksudnya sekarang untuk 8B. Okay, tadi kita dah ada point A sini kan. Contoh this is your A. Dan kita dah ada sini B. Sekarang dia extend lagi sehingga D. Dan dia tanya apakah koordinat D. So XY lah. So yang ni kita dah ada tadi, negatif 65 memang dah bagi. B yang kita baru cari, kita dah dapat tadi dalam jawapan kita, iaitu mana B kita tadi, negatif 15/2, 1/2. Okay. So sekarang macam mana nak cari D. Dan dia bagi pula ratio. Ratio bagi AB to BD is equals to 2:3 lah. So kita boleh buat AB over BD is equals 2/3. Okay. So kalau teacher faham, kalau teacher nak buat ratio kat sini, okay, sini yang 2, sini yang 3. Betul? Okay. So macam mana kita nak cari koordinat D kita sekarang? Okay, ini teacher nak you all kena ingat balik okay, yang telah kita belajar sebelum ni, di mana jika kita ada straight line di mana segmen dia tak ada ratio, okay, kita kena guna kaedah ni XY. Okay, di mana kita punya ratio kita mm tu, okay, m x1 tambah dengan n x2 bahagikan dengan m tambah n, dan m y1 tambah dengan n y2. Okay, kita bahagikan dengan m tambah n. So ini cara untuk mencari koordinat bagi sesuatu line yang telah dibagikan segmen yang tidak sama, tidak midpoint lah maksudnya. Dia bagi ratio tertentu. Okay, so kita boleh substitute dalam formula ni, tetapi sekarang kita punya D kita bukan XY. Yang XY kita ni sebenarnya adalah kita punya koordinat B. Ini jadi koordinat B sebab dia yang di tengah-tengah. Yang X1, X2 kita yang ini. Contohlah kalau kita ambil ni siapa?
X1, Y1. Ini jadi X2, Y2 lah. Ini yang XY sebenarnya. Okay. So, kita substitute sekarang. This is negative 15/2, 1/2. Formula ni untuk cari yang koordinat yang membahagikan satu straight line kepada beberapa segmen. Tapi kita sekarang nak cari yang D tu. So, bermaksud kita gunakan yang B tu sebagai nilai pada yang koordinat XY ni. Okay, kemudian ini kita buat 3. Kita darab dengan negatif 6 tambah 2. Kita darab dengan Y bahagi 3 tambah 2. Dan ini adalah 3 darab dengan 5 tambah dengan 2 darab dengan... Oh, kejap. Teacher ada typing error kat sini. Okay. Ini koordinat untuk X. Betul tak? Ini yang mula-mula ni X. Yang ni untuk Y. So, ini adalah 2Y. Okay, macam tu. So, sekarang kita dah boleh buat pecahan dah. Okey, ni bacaan untuk koordinat X, ni bacaan untuk koordinat Y. So, teacher terus boleh buat negatif 15/2 sama dengan negatif 18 tambah 2X per 5. Okey, dan untuk bacaan Y pula 1/2 sama dengan 15 tambah 2Y per 5. Macam tu. Okey, so daripada sini kita akan dapat negatif 75 sama dengan negatif 36 tambahkan dengan 4X. So, negatif 75 tambah 36 sama dengan 4X. So, ini jadi negatif 39 sama dengan 4X. So, negatif 39 per 4 sama dengan X. So, kita dah dapat dah koordinat X. Okay, untuk Y pula kita dapat 5 sama dengan 30 tambah 4Y. Okay, 5 tolak 30 sama dengan 4Y. Okay, so ni jadi tolak 25 per 4 sama dengan Y. So, kita dah dapat juga baca untuk Y. So, dapatlah koordinat D kita ialah negatif 39 per 4. Dan koordinat Y kita adalah negatif 25 per 4. Okay. So, teacher dah pun tunjukkan bagaimana cara menjawab soalan 8B. Okay. Next, soalan dia 8C. Okay, di mana dia bagi satu maklumat kat sini. Okay, sekarang kita nak jawab 8C ya. Okay, 8C. Okay, untuk 8C, okay, a point P. A point P move such that the distance dia, okay, from point A is always 5 units. Okay, and then dia suruh kita cari equation of the locus P. Okay, soalan 8C ada satu titik yang bergerak, jaraknya sentiasa tetap 5 unit daripada titik tetap A. Dan soalan nak kita cari equation bagi locus P yang tersebut. Okey, untuk soalan ni, you kena ingat dalam topik equation of locus ada 3 formula. Okey, so formula ini kita ambil yang berdasarkan daripada titik tetap, daripada jarak yang bergerak tu tetap daripada satu titik. So, apa formula dia kalau you all ingat? Okay, formula dia yang ini ya. Okay. So, in case lah kalau katakan A kita tu adalah titik tetap. So, kita assume as X1, Y1. So, R tu adalah kita punya distance. Distance yang jarak dia bergerak tu. So, equation locus kita adalah X minus X1 square plus Y minus Y1 square equal R square. So, dan locus tu adalah kita punya X, Y koordinat. Tu cara kita nak jawab soalan ni. Okay, so kita substitute je lah sekarang. Okay, sebab kita dah ada semua ni kan. So, X minus
negatif 6. A kita tadi negatif 65 kan. So, kita ambil daripada soalan yang mula-mula tadi. Tambah dengan y tolak 5 equals 5 square. So, kita dapat x tambah 6, x tambah 6. Y tolak 5, y tolak 5. Sama dengan 25. So, this is x square. Okay, teacher dapat 6x plus 6x plus 36 plus y square minus 5y minus 5y plus 25 equals 25. So, lastly, kita simplify. Kita akan dapat x square plus y square plus 12x minus 10y plus 36 equals to 0. So, inilah kita punya equation of the locus P. Move always 5 units distance from point A of fixed point. Okay, so teacher dah pun menjawab soalan nombor 8 A, B dan C. Okay, so teacher mengharapkan jika ada soalan seperti 8A, 8B dan 8C ni dapat membantu you all untuk menjawab dengan baik. So good luck you all untuk you all punya exam nanti. Okay, bye.